Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Melayu SK, iaitu Sekolah Kebangsaan tahun 5. Kita akan buka hari ini muka surat 49. Untuk kemahiran membaca, tajuknya adalah keselamatan makanan ketika banjir. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 49. Jadi boleh buka. Pada muka surat 49, kita akan nampak adalah di halaman itu adalah seperti ini. Seperti ini. Iaitu membaca keselamatan makanan ketika banjir. Dan jika murid-murid perasan, kita ada dua section, dua bahagian, iaitu petikan dengan peta minda. Jadi kita akan pergi dulu untuk petikan. Okey, kita pergi dulu petikan. Jadi untuk murid-murid yang sudah buka muka surat 49, baca dengan bersama-sama dengan cikgu. Cikgu akan baca satu-satu dan murid pun boleh membaca satu-satu bersama dengan cikgu. Jadi sedia? Kita baca. Keselamatan makanan ketika banjir. Afifi dan Kaijun membaca notis keselamatan makanan ketika banjir. Kemudian, mereka berbincang untuk membuat rumusan. Notis peringatan. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Bencana banjir mampu mencetuskan penularan penyakit berjangkit. Pada musim banjir, sumber makanan lebih mudah tercemar, maka orang ramai diingatkan agar menjaga keselamatan makanan ketika banjir. Elakkan pengambilan makanan yang telah bercampur dengan air banjir. Makanan tersebut mungkin telah tercemar oleh pelbagai ejen pencemar seperti najis sisa kumbahan. Elakkan pengambilan makanan yang tidak disimpan di dalam bekas yang bertutup rapat. Makanan tersebut dikhawatiri telah dicemari oleh haiwan pembawa bakteria atau virus seperti lalat, tikus dan lipas. Pastikan makanan di dalam tin tidak rosak. Tin yang sudah kemik, bocor, berlubang, berkarat atau menggelembung antara petunjuk bahawa keadaan makanan di dalamnya telah berubah. Basuh tempat penyediaan makanan dan peralatan makanan sebelum menggunakannya. Basuhnya dengan sabun dan air bersih atau dengan siraman air panas. Anda juga boleh merendamnya sekurang-kurangnya 15 minit di dalam air panas. Minum air bersih yang telah dimasak atau air yang telah dibotolkan. Jangan sesekali minum air mentah. Sumber dipetik dan diubah suai daripada notis bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini adalah teks yang perlu kita baca dan kita fahami, iaitu berkaitan dengan notis peringatan keselamatan makanan ketika banjir. Jadi kita tengok apa yang di bawah ni pula ya. Okey, sebelum tu cikgu gariskan dulu setiap isi-isi penting bagi setiap poin ini untuk kita isi di bahagian peta minda ya. Okey, satu, elakkan pengambilan. Cikgu tanda dulu ya untuk kita isi di bahagian sini. Okey, elakkan pengambilan makanan yang telah tercampur dengan air banjir. Seterusnya, kita ada elakkan pengambilan makanan yang tidak disimpan di dalam bekas yang tertutup rapat. Yang ketiga, pastikan makanan di dalam tin tidak rosak. Seterusnya, basuh tempat penyediaan makanan dan peralatan makanan sebelum menggunakannya. Dan yang terakhir, minum air bersih yang telah dimasak atau yang telah dibotolkan. Jadi ini adalah isi penting yang telah kita gariskan. Jadi murid-murid boleh garis dengan pensil tapi nanti kita padam semula ya. Okey, seterusnya kita tengok yang peta minda tu. Okey,
Kita tengok yang ini. Ini adalah peta minda yang perlu murid-murid lengkapkan, iaitu kita tengok di sini keselamatan makanan ketika banjir. Jadi kita ada maklumat 1, maklumat 2, maklumat 3, maklumat 4 dan maklumat 5. Dan akhir sekali kita membuat rumusan berkaitan dengan notis yang telah dibaca tadi. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu maklumat pertama, kedua, ketiga, keempat? Maklumat ini biasanya berada di awal ayat bagi setiap perenggan. Ayat pertama biasanya yang telah kita garis tadi. Yang telah kita garis tadi ada murid-murid telah garis ikut figuran. Okey, jadi kita akan tengok cikgu garis, cikgu tulis di sini keselamatan makanan ketika banjir. Jadi yang pertama, kita maklumat 1 macam tadi, cikgu salin balik jadual dalam bentuk yang lebih mudah untuk cikgu tunjuk pada murid. Jadi kita mesti ada 5 maklumat seperti mana yang dalam buku tu, buku teks. Jadi maklumat pertama yang telah kita garis tadi adalah elakkan pengambilan makanan yang telah tercampur dengan air banjir. Jadi yang cikgu garis tadi adalah ayat pertama, iaitu isi penting dia, apa yang disampaikan dalam perenggan itu, ada poin ataupun poin itu ialah elakkan pengambilan makanan yang telah bercampur dengan air. Yang selebihnya itu adalah huraian bagi ini. Maklumat yang pertama adalah huraian bagi isi penting, iaitu elakkan pengambilan makanan yang telah tercampur dengan air. Jadi yang seterusnya adalah elakkan pengambilan makanan yang tidak disimpan di dalam bekas yang tertutup. Seterusnya, pastikan makanan disimpan di dalam tin tidak rosak. Seterusnya, basuh tempat penyediaan makanan dan peralatan makanan sebelum menggunakannya. Seterusnya adalah minum air bersih yang telah dimasak atau air yang telah dibotolkan. Jadi inilah maklumat penting yang hendak disampaikan dalam notis tersebut. Jadi yang ditulis ini banyak adalah huraian-huraian terhadap maklumat yang telah dinyatakan. Jadi seterusnya kita tengok. Cikgu cakap tadi, lepas kita isi maklumat, kita mesti membuat rumusan. Rumusan ini adalah satu ringkasan untuk menerangkan isi keseluruhan teks yang kamu baca tadi. Macam mana kita nak buat? Kita boleh rujuk kepada isi-isi maklumat-maklumat yang telah kita asingkan daripada teks. Ada 5 maklumat tadi kan. Baca balik semua maklumat tadi dan kita akan buat satu rumusan. Contoh cikgu boleh buat rumusan di sini adalah kita mestilah memastikan makanan yang hendak dimakan ketika banjir selamat daripada sebarang pencemaran supaya keselamatan kita tidak terjejas. Titik. Rumusan. Mana rumusan adalah apa yang betul-betul hendak disampaikan dalam notis tersebut. Jadi dalam notis tersebut menyatakan bahawa kita hendaklah menjaga makanan ketika banjir daripada makan makanan yang tercemar. Inilah dia punya rumusan. Jadi untuk membuat rumusan, murid-murid perlulah membaca dan memahami isi kandungan teks dan memahami dan mengenal pasti maklumat-maklumat utama ataupun isi-isi utama dan seterusnya merumuskan apa yang hendak disampaikan dalam teks tersebut. Okey. Sebenarnya selepas itu kita akan ada aktiviti ataupun latihan. Jadi latihan ini boleh dibuat dalam buku log. Salin dan baca petikan di bawah. Kemudian lengkapkan maklumat penting serta membuat rumusan. Jadi di bawah ni nanti kita akan ada satu teks, kita akan baca sama-sama dan selepas itu kita akan ada peta grafik ataupun peta minda. Murid-murid perlu salin juga dan lengkapkan dan buat satu rumusan. Baiklah, kita baca teks. Okey, murid-murid boleh baca bersama-sama cikgu. Bencana banjir meninggalkan banyak kesan sampingan, lebih-lebih lagi aspek keselamatan dan nyawa. Kesan paling buruk adalah kehilangan nyawa, sama ada kerana lemas, tercedera akibat banjir, putus bekalan makanan atau penyakit. Selain itu,
Kerosakan harta benda juga boleh berlaku akibat banjir. Hal ini memerlukan belanja yang besar untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Banjir juga boleh menyebabkan gangguan terhadap ekosistem, terutamanya hutan. Penenggelaman sesuatu kawasan bagi satu tempoh masa yang lama menyebabkan banyak tumbuhan mati. Jadi ada teks berkaitan dengan kesan-kesan banjir. Jadi murid-murid perlu mengenal pasti di manakah idea-idea utama ataupun maklumat-maklumat utama ataupun maklumat-maklumat yang hendak disampaikan dalam teks ini itu berkaitan dengan kesan. Mana kesan-kesan banjir. Jadi untuk latihan selepas salin teks tersebut, murid-murid perlulah membina satu peta minda berkaitan dengan kesan banjir. Jadi ada satu isi, ada satu maklumat, dua maklumat dan cikgu mahu 3 maklumat. Iaitu 3 kesan banjir yang terdapat dalam teks tadi. Jadi murid-murid perlu baca. Selepas siap ini, buat satu rumusan berkaitan teks yang telah kamu baca. Jadi, cikgu harap kamu dapat siapkan dalam buku log dan boleh WhatsApp personal cikgu setelah siap. Okey, selamat menjawab dan selamat menyiapkan latihan. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.